Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahalazim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas dalam masa yang singkat dengan bahasa yang mudah tentang asas untuk kita mengenal Allah, iaitu dengan melihat alam sekeliling dan juga diri kita. Kerana itulah clue yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita untuk kita mengenalnya. Boleh rujuk video saya yang lalu, linknya ada saya sertakan di bawah. Dan pada kini ini saya ingin menyambung terus lagi tentang mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifatnya. Dan saya gunakan kitab Risalah Tauhid, iaitu kitab muktabar syarah kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang terdahulu. Baik. Apakah hukum mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan? Hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi setiap mukallaf. Apabila sampai akil baligh, dia wajib mengenal Allah Ta'ala, wajib dia belajar ilmu tauhid. Dan apabila kita katakan sifat Tuhan, sifat Allah, kita tidak boleh lagi dari memperkatakan tentang zat. Kerana Tuhan itu zat. Zat itu kita ibaratkan sebagai satu entiti atau peribadi. Dan sifat itu bukan zat, tetapi tiada lain daripada zat. Dan sifat itu tidak bercerai tanggal dengan zat. Demikian juga asma'nya, iaitu namanya. Nama bagi zat dan juga perbuatan bagi zat. Semuanya berdiri di atas zat. Baik. Maka sifat-sifat Tuhan ini amat banyak. Tidak terhingga banyak dia tiada terhenti, tiada keputusan. Kerana apabila kita katakan sifat Allah Ta'ala itu terhad, maka lemahlah Allah Ta'ala itu. Maka mustahil. Maka yang diberitahu kepada kita hanya 20. Hanya 20. Kerana apa? Kerana 20 itulah terzahir pada diri kita. Bukan maknanya sifat Allah Ta'ala itu berpindah pada kita, tidak. Allah Ta'ala mencipta kita dan menzahirkan sifat itu kepada kita sebagai tempat kita mengenalnya, mengenal sifatnya. Maknanya Allah Ta'ala mencipta telinga kita sebagai tempat kita mengenal sifat Allah Ta'ala itu maha mendengar. Baik. Kita mengenal sifat Allah Ta'ala ini dengan dua cara. Itu secara ijmali dan secara tafsili. Secara ijmali ini secara ringkasan ataupun secara jamak. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ataupun segala sifat kamalat. Yang mustahil baginya bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dan kita jazam dalam hati kita. Jazam dengan hati kita, putus iktikad kita. Dan kedua, mengetahui dengan secara tafsili, iaitu secara satu persatu, dengan dalil nakli, dengan dalil akli. Kita mengenal satu persatu sifat Allah Ta'ala itu daripada yang pertama sehinggalah yang ke-20. Dan kita putus jazam dalam hati kita, itulah sifat Allah Ta'ala. Dan lagi kita mengenal lawan bagi sifat yang wajib itu, iaitu sifat yang mustahil. Baik. Dan kita kendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui tiga perkara. Pertama, iktikad yang putus, tiada syak, zan dan waham. Apakah itu syak, zan dan waham? Syak itu berat, yakin dan sama berat, yakin dan ragu. Itu syak. Mana 50, 50. Yakin 50, ragu 50. Itu syak. Zan pula itu berat kepada yakin. Contohnya 80% yakin, 20% tidak yakin. Itu zan. Dan lagi teruk waham, berat kepada tidak yakin.
Contohnya 80% tidak yakin, 20% sahaja yakin. Dan kiranya iktikad itu tidak putus, seperti ada iktikad itu syak, zan atau waham, maka tidak dinamakan mengenal. Tidak dinamakan makrifat. Ya. Okey. Yang kedua, muafakat ataupun bersetuju iktikad itu dengan yang sebenarnya. Berbetulan iktikad itu dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Dinamakan mengenal. Jika berbetulan dinamakan mengenal. Ataupun ma'rifatullah. Maka tiada dinamakan mengenal jika iktikad itu tidak berbetulan dengan sebenar. Seperti iktikad orang Nasrani. Iktikad itu putus, jazam, tetapi tak berbetulan dengan sebenar. Seperti iktikad orang Nasrani, dia mengatakan Tuhan itu 3. Ya. Tuhan itu 1, tetapi menzahirkan dirinya sebagai 3. Itu iktikad orang Nasrani. Dia putus ataupun jazam, tetapi tidak berbetulan dengan sebenarnya, tidak dinamakan makrifat. Dan lagi, dengan ada dalil, dengan dalil ijmali, dengan dalil ijmali, dengan dalil tafsili, maka itulah iktikad yang putus. Tetapi jika tidak ada dalil, bagaimana pula? Jika tidak ada dalil, itu dinamakan taklid. Iaitu mengikut perkataan orang ataupun mengikut perkataan tok guru. Itu dinamakan taklid. Adapun iktikad yang tiada putus ataupun tiada muafakat dengan yang sebenar, maka infak ulama, ya, muafakat ulama menghukumkan kafir. Tak putus iktikad, tak jazam dan tak muafakat dengan sebenar, ulama menghukumkan kafir. Dan ada pun iktikad orang yang bertaklid itu bersalah-salah ulama padanya, maka mengikut kaul yang mutamat, orang yang bertaklid itu tidak dihukum kafir. Jika taklid itu putus tapi dihukumkan mukmin yang mendurhaka. Kerana apa? Kerana tidak mendatangkan dalil. Ya. Dia tak kafir, tapi durhaka kerana tidak mendatangkan dalil, sedangkan ia kuasa mendatangkan dalil, ataupun dia ada upaya atau dia mempunyai akal yang sempurna untuk mendatangkan dalil. Ya. Baik. Apakah yang kita katakan taklid tadi? Ya. Makna taklid itu iaitu menerima perkataan orang yang lain dengan tidak mengetahui akan dalil dan keterangan. Dia menerima sahaja perkataan tok guru dia. Tak ada dalil pun tak ada. Ya, dalil, nakli, akli pun tak ada. Bila dia katakan Allah Ta'ala tu wujud, dia pun kata wujudlah. Ya. Maka taklid ini terbagi pada 2. Taklid ini pula terbagi pada 2. Iaitu pertama, taklid jazmi, iaitu kepercayaan itu terikat betul di mata hatinya dengan teguh dan kuat serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikut itu terbalik sekalipun. Taklid yang jazam, tok guru dia tidak mendatangkan dalil, tetapi dia percaya putus jazam di dalam hati dia. Dan berbetulan pula dengan sebenar. Ya. Tak ada dalil tapi berbetulan dengan sebenar. Ya. Dan taklid ini walaupun tok guru dia berubah, dia tetap jazam, tetap berpegang teguh dengan kepercayaannya yang diajarkan oleh tok gurunya, sedangkan tok gurunya tu dah berubah. Taklid ini dia kata sah imannya. Sah imannya kerana ia mempunyai jazam, iaitu hati yang tetap, yang putus dan dengan keyakinan. Dan yang kedua, taklid yang tiada jazam, iaitu menerima perkataan orang lain dengan tiada dalil, tiada hujah, dan tidak teguh dan tidak kuat. Sekiranya orang yang diikut itu
berubah, ya, seperti tok gurunya berubah, ya, dia pun mengikut. Dia pun mengikut. Apa tok guru dia cakap, dia angguk, dia kata ya, tetapi dia tak putus. Ya, tok guru dia berubah, dia ikut. Kalau kata semalam tok guru dia kata Allah Taala itu begini, dia ikut. Besok berubah tok gurunya. Berubah tok gurunya, mengatakan Allah Taala tu bukan begitu, begini, dia pun ikut. Dia pun ikut. Jadi hukum imannya ni tak sah. Tak sah kerana dia tidak dalam. Kerana apa? Bila dia mengikut perkataan gurunya, bermakna dia ada syak. Ya, ada syak. Ataupun ada zan, ataupun ada waham. Ya. Jadi maknanya orang yang bertaklid ini sentiasa dalam hatinya bahaya, dalam keadaan bahaya. Kerana apa? Iktikadnya bergantung kepada orang yang dia ikut. Ya. Walaupun dia jazam, putus, berbetulan pula dengan sebenarnya, tetapi iktikadnya itu dalam keadaan yang goyah ataupun berbahaya, ya, kerana besar kemungkinan dia akan berubah juga, ya, berubah juga. Maka hendaklah kita belajar dengan sebenar-benarnya ilmu tauhid ini, ya, kita belajar dengan sebenarnya dengan guru yang sebenar, dengan dalil, dengan keterangan yang jelas, supaya kita putus iktikad kita, jazam iktikad kita, dan berbetulan pula dengan yang sebenarnya. Dengan arti kata yang lain, Allah Ta'ala itu begitu, begitulah yang kita faham, ya, menurut apa yang Allah Ta'ala itu sendiri katakan di dalam firman-Nya dan juga di dalam hadis Nabi-Nya. Ya. Maka sekianlah dulu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.